Assalamualaikum, hai, saya Hafiz. Hai, saya Syuk. So, seperti biasa, Santai Chill akan membawa anda masai pengalaman kisah misteri. Bismillahirrahmanirrahim. Innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haythu la tarawnahum. Inna ja'alna asy-syayatina awliya'a lilladhina la yu'minun. Sesungguhnya syaitan dan kaumnya melihat kamu dengan keadaan yang kamu tidak dapat melihat mereka. Sesungguhnya kami telah menjadikan syaitan-syaitan itu teman rapat bagi orang-orang yang tidak beriman. Okey guys, malam ni aku rasa kita dah capai kot 100k. Harapnya macam tu lah hari tu ingat dah sampai dah. Dah sampai, belum sampai lagi. Okay, baik. Hari ni hari yang pada aku cukup special lah kan? Sebab aku akan riliskan video ni masa kita dah capai 100k. Itu yang special yang pertama. Dan kita nak berterima kasih sangat kepada yang menyokong Santai Chill dari awal sampai ke habis kan? Semua termasuk dengan kita punya moderator yang banyak bantu kan, yang dari Facebook, yang dari Instagram, TikTok dan sebagainya. Terima kasih hingga hari ini layan video kami dari awal sampai habis. Memang korang ni terbaik. Banyak kita rasa terharu lah kan. Dah 100k ni macam tiba-tiba tau. Dia macam tiba-tiba dah 100k. Okey lah. Satu pencapaian yang baik lah untuk kita kan. Dan disebabkan itu kita nak realisasikan permintaan diorang yang sangat banyak ni. Betul, aku ramai komen, bang, bila nak invite dia, bang, bila nak invite kan satu negeri. Betul kan? Kita alang-alang dah dekat tu bang kan, apa kata kan, collab lah dengan YouTuber tu. Jadi kan, disebabkan korang dah bantu kami capai 100k, kita bawakan, tak lain tak bukan, kita bersama dengan Abang Jo, Penglipu Lara. Kan? Okay, ada di sebelah. Aku agak nervous sebenarnya kan. Betul. Jadi aku macam takut tersalah cakap kan. Macam mana ni kan? Okay, Assalamualaikum Abang Jo. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih sebab jemput abang. Dah lama sebenarnya abang nak join Santai Chill punya borak-borak macam ni. Tapi bila ada peluang, terima kasihlah sebab jemput. Sebenarnya bukan senang kita nak dapatkan Abang Jo ni. Betul. Alhamdulillah. Doa tu orang kata dimakbulkan juga kan. Doa korang kan, doa kami kan. Sebenarnya banyak kali juga kan dari pihak Santai Chill cuba dapatkan Abang Jo, tapi dua-dua masing-masing ada kekangan masa. Alhamdulillah. Betul. Hari ni asalnya kita nak call kan Abang Jo. Asalnya nak melalui call aja, video call je. Tapi last minute abang tukar. Abang kata ini adalah salah satu cara abang respect. Sebab abang rasa korang dah betul-betul berusaha jemput abang. Takkan abang rasa setakat video aja, padahal kita satu negeri kan. Jadi apa salahnya kalau abang turun? Jaraknya taklah jauh sangat. Nak kata perjalanan daripada rumah abang tu dalam lebih kurang daripada 1 jam. Jadi abang sokongan pada orang muda. Daripada YouTuber tua kepada YouTuber muda. Sokongan. Jadi abang semangat. Jauh sikit pun tak apalah, abang datang. Terima kasih sangat. Tapi tak nampak tua tau bang. Dia sebab apa tau, saya mula-mula tu tengok umur ni macam tak jauh beza dengan kita. Betul, sebenarnya aku dalam adalah something kan, macam lebih kurang lah ni. Lepas tu tengok memang tak jauh beza ni. Stok kat IG kejap, betul lah memang sebaik kita. Okay, jadi tapi lepas jumpa depan-depan baru tahu tua kan. Tapi lepas bagi tahu nama umur baru kita orang tahu, okey lagi tua dari kita orang. Lepas bagi tahu umur, kalau tak kita orang assume dia lebih kurang lah. Betul. Dan kita tahu lah kan, kalau tengok YouTube Abang Jo ni kan, trademarknya kan, dia payung sikit kan, besar tu kan. Jadi adakah itu
hobi samping abang jaga juga membuat badan? Dia bukan hobi. Asalnya tu bukan hobi. Asalnya, cerita sikit je lah. Waktu tu abang nak dating. Je dating. Lepas tu yang si perempuan ni dia suka orang yang begitu. Jadi kita ni motivasi lah. Tapi rupanya bila jumpa tu bukan dia nak dating dengan kita. Dia nak beritahu dia nak kahwin dah. Jadi disebabkan dah pergi gym, dah masa tu dah 2 bulan pergi gym, jadi nak stop tiba-tiba tu sayang lah. Jadi teruskan aja sampai sekarang. Anggap macam senaman keluarkan peluh je lah. Betul lah. Itulah puncanya. Betul lah. Ayat awak terlalu baik untuk saya tu sakit kadang-kadang. Tapi hasilnya tu membuatkan mungkin hari ni kan, tanya lagi Abang Jo masih ada kosong ke tak kan? InsyaAllah kosong lagi. InsyaAllah okay, apa lagi DM. Tapi dah tua lah. Ni dah tua dah. Tak apa bang. Makin tu nak muda. Saya tanya beberapa orang wanita lah kan, kata ciri-ciri lelaki macam mana yang kau suka. Kata lelaki yang lebih tua, lebih matured. Saya rasa ni lah tolong. Dah jauh dah ni. Tak, ini sesi perkenalan lah. Baik. Aku pun sebelum ni tanya kan, siapa sebenarnya kan Abang Jo ni. Mungkin ni salah satu kot tempat yang diorang kenal. Oh, Abang Jo rupanya kan sadar disebabkan tersakiti. Itu takdir lah. Takdir lah. Abang anggap tu satu sebahagian daripada kisah hidup abang lah. Faham. Tapi kita ni je lah, terima je. Seronok je dengan kehidupan. Betul, ambil lah yang positif kan. Ambil yang positif. Baik, jadi sebelum tu jangan lupa like, share dan subscribe. Yang mana dah subscribe, thank you so much. Dan kepada korang yang belum follow our social media, link ada sediakan di bawah. Follow kita punya TikTok, kita orang punya IG, kita punya Facebook dan kita orang punya YouTube. Dan kepada korang yang ada cerita seram nak kongsi dengan Santai Chill, boleh tekan link WhatsApp di bawah dan bagi tahu korang ada kisah seram nak kongsi dengan Santai Chill. Itu. Betul. Baik. Jadi bila dah dijemput oleh Santai Chill kan, cerita lain tak bukan, kita nak ada pengalaman seram daripada tetamu jemputan kita. Jadi semestinya kalaulah buat cerita seram, dia mesti ada dark side dia juga. Mesti ada cerita seram dari pihak tetamu kita ni. Mesti ada yang dia dipendam kan. Sebenarnya aku layan video Abang Jo, dia ada cakap dia ada kisah seram nak cerita, tapi tunggu di mana-mana collab dengan YouTuber, dia akan cerita kisah tu. Adakah kisah tu bang? Betul lah kisahnya. Memang abang niat kalau siapa yang pertama kali approach abang, contact abang untuk collab, abang akan ceritakan beberapa lagi kisah yang abang simpan. Dan ni ada hari ni abang nak sampai, sebab dijemput terima kasih kan, jadi abang nak sampaikan 3 ke 4 lagi cerita yang buatkan abang sendiri bila ingat semula dia rasa macam kecek-kecek perut je. Okey. Jadi kita memang dah tak sabar. Lagi-lagi aku memang dah tak sabar nak dengar cerita Abang Jo. Selalu dengar kat YouTube, kali ni dengar depan-depan. Jadi apa kata bang, kita pendengarkan cerita yang pertama. Dipersilakan. Okey. Tapi sebenarnya abang agak teruja. Satu. Yang keduanya abang agak kekok sebab studio ni cantik dengan ada lighting lagi. Selalu kalau abang syuting kan depan kamera pakai lampu Kalimantan. Abang tak ada lampu yang macam ni. Jadi dia jadi macam, ya Allah cantiknya. Agak-agak nampak tak bekas jerawat ke apa ke. Tak nampak. Nanti filter lah ya. Letaklah apa-apa. Kalau yang teruk sangat letaklah macam smiley tu. Tak adalah nampak teruk sangat. Aduh, okey bang. Okey. Macam ni abang bila mulanya abang nak sampai nak collab, nak sampaikan sesuatu waktu mana-mana channel nak buat collab tu, bila pada satu hari abang kena dengki teruk, sampaikan waktu abang syuting, waktu abang buat rakaman, semua orang yang tengok video abang pada waktu tu bagi komen yang sama, abang ni penat ke? Dan ada juga yang cakap abang ni mengantuk ke? Jadi bila macam tu sebenarnya kalau tak ada yang tanya, abang tak nak cerita. Okey. Sebabnya kita ni ceritakan kisah seram. Jadi kalau kita mengimbau kisah sendiri, kita akan takut sendiri.
Tapi ada juga yang komen abang tak, kalau dah takut tak payah cerita bang, kisah beruk je lah abang cerita. Abang macam okay. Abang cakap terima kasih lah dekat dia, nanti abang cerita kisah beruk. Jadi bila dah macam tu ada orang tanya, abang terniat dekat hati, kalau ada siapa-siapa yang ajak kolaborasi, kerjasama, jadi abang akan ceritakan. Dan pada waktu tu Santai Chill tiba-tiba, entah kita kata jodoh lah kan, Santai Chill tiba-tiba message, abang dia kata free tak? Abang terus okey je. Sebab selepas Santai Chill message tu, ada 3-4 lagi channel yang tanya abang punya ajak kolaborasi untuk yang cerita khas ni. Tapi abang kata minta maaf sebab abang dah ada Santai Chill dan abang dah setuju kan. Lebih lagi pun kami satu negeri, jadi inilah peluang abang untuk syuting dalam studio. Okey. Selalunya syuting dekat depan sendiri tu kan. Okey. Jadi ceritanya bermula, abang ceritakan daripada awal boleh tak? Boleh. Daripada awal. Cerita dia, waktu tu abang bukan orang yang suka tengok cerita seram. Dan abang punya YouTube awalnya semua orang tahu bukan cerita seram, lebih kepada sejarah. Abang suka sejarah, lebih kepada pengetahuan-pengetahuan Tapi banyak kali abang beritahu bila kolaborasi ke atau dengan mana-mana channel, bila diorang tanya soalan macam mana permulaan abang buat cerita seram, abang akan beritahu ada orang hantar email. Ada orang hantar email berturut 3 kali tempat yang sama. Tempat yang sama, kisah jalan Great. Okey. 3 kali berturut tempat yang sama, email daripada orang yang berlainan. Adakah tu takdir? Abang pun tak boleh nak cakap. Tapi sebenarnya permulaan dia bukan daripada situ. Dia ada satu lagi permulaan. Itu boleh dikatakan titik macam mana terus abang ada kekuatan nak bercerita kisah seram. Okey. Bolehkah abang cerita? Boleh. Terus bang. Tanya dulu sebab tuan punya channel. Kita tak boleh lebih. Okey, ceritanya satu, abang tak tahulah kalau dia dengar apa kita punya perbualan sekarang, boleh dia komen kat bawah. Okey. Satu hari tu lebih kurang pukul 5 petang, abang dapat mesej daripada seorang pakcik. Dia kata, masa tu abang masih lagi cerita yang bukan seram. Dia kata macam ni, dia panggil abang Joe je lah. Joe, pakcik rasa Joe ni dalam mesej tu lah, elok kalau cerita kisah mistik. Jadi saya tanya, kenapa pakcik cakap macam tu? Dia dah perkenalkan diri semua. Orang muak kalau tak silap. Dia kata sebabnya satu, Joe ni memang cara Joe sampaikan cerita tu macam budak baru nak cakap, sebiji. Jadi dia kata kalau nak sampai kisah misteri tu, lebih baik sebiji supaya orang boleh rasa apa yang nak disampaikan. Jadi saya cakap dengan pakcik tu, tak berani pakcik. Saya ni bukan orang yang tengok cerita hantu pun saya tak berani. Memang pergi wayang tengok cerita hantu, tapi kebanyakan masa hantu keluar kejam mata. Abang tak akan buka mata. Sama-sama. Tidak boleh mencederakan emosi sendiri. Jadi kita jujur kan. Jadi bila abang cakap dengan pakcik tu, okey tak, pakcik tu cakap tak apa, dengar dulu cerita pakcik. Tapi masa tu abang memang tak tulis kat buku atau tak record perbualan abang, sebab abang memang tak ada niat pun nak sampaikan cerita hantu. Jadi abang pun ambil tu sebagai dengar je lah apa yang dia nak cerita. Kita masuk ke telinga kanan, keluar telinga kiri. Itu je yang abang buat. Jadi dia kata, abang tanya dengan dia, boleh pakcik ceritakan? Saya sambil pakcik cerita tu, saya tulislah, padahal abang terjengkang baring macam tu. Abang bukan tulis, abang sambil baring melayan-layan mata kan. Jadi dia ceritakan satu benda yang abang tak suka. Okey. Dia bercinta dengan Puteri Gunung Ledang. Kalau orang selatan, terutama orang Johor ataupun orang Melaka, bila kita bercerita tentang Gunung Ledang, Puteri Gunung Ledang, itu bukan benda yang main-main. Betul kan? Betul. Kita bukanlah kita kata percaya dengan benda tu, tapi kita punya budaya orang selatan memang rapat dengan Puteri Gunung Ledang. Jadi bila dia kata dia bercinta dengan Puteri Gunung Ledang,
makin berkebil lah abang. Daripada nak tertidur tadi tu, besarlah mata. Jadi abang pun dengar apa dia cerita. Jadi cerita dia tu bagaimana dia bercinta dengan Puteri Gunung Ledang, dan akhirnya Puteri Gunung Ledang tu turunkan beberapa ilmu pada dia. Tapi bila dia cakap, dia ceritalah dia belajar ada ilmu itu, ilmu ini, ilmu berubat. Kebanyakan ilmunya lebih kepada ilmu spiritual lah kan, yang lebih kepada ilmu yang pelik-pelik lah kan. Tapi bila dia cakap dah masuk ilmu terbang, abang dah, ya betul ni ilmu terbang. Oh tu ilmu tembus-tembus dinding. Oh, lain macam pakcik ni cakap. Ini ada makan apa-apa yang tak kena weh. Bang telayang tu. Daripada muka abang serius tu, tapi masih lagi dengar cerita dia. Abang tak boleh nak sangkal cerita dia tu salah. Tapi dia cerita berdasarkan pengalaman dia kan. Lepas dia cerita, dia boleh keluar masuk. Dia kata kat Gunung Ledang tu ada alam lain. Lepas tu dia boleh keluar, dia boleh masuk, dia boleh keluar, dia boleh masuk. Dan dia kata ada perkampungan dekat situ. Lepas tu orangnya baik-baik semua. Oh, abang layan je lah. Okay, dengar, menarik. Tapi cerita dia tu, waktu dia call abang tu, sebenarnya dia call lebih kurang 4 jam. Maksudnya bermula lebih kurang 10 malam, habis lebih kurang pukul 1 pagi. Tapi abang tak rasa kejap. Abang tak rasa lama, abang rasa sekejap. Sebab abang dengar cerita dia tu, abang macam termasuk dekat dalam apa yang dia ceritakan. Abang terbayang macam mana abang termasuk dekat dalam pintu yang dia cakap, pintu alam sebelah yang dia cakap. Macam mana dia keluar, macam mana dia ambil akar kayu dalam tu, abang terbayang. Dia kata orang kat sana pakaian dia macam mana, rupa dia macam mana. Jadi abang dah habis perbualan tu. Bila dah habis perbualan tu, abang pun okey lah, terima kasih pakcik, nanti ada masa nanti saya akan ceritakan. Tapi pakcik janganlah berharap sangat, sebab saya ni bukan yang berani cakap. Tapi sebenarnya tu alasan abang tak catat sebenarnya. Okay. Kalau abang catat mungkin abang ceritakan. Jadi abang ada buku khas abang catat di situ. Jadi abang tak catat, abang pun buat bodoh je lah. Habis telefon tu, abang terus letak telefon, tutup semua, abang tidur. Bila abang kejam mata, abang ada kat Gunung Ledang. Abang tengah mandi dekat, bukan macam ni, kita tak tahu tempat tu Gunung Ledang. Tapi abang tak pernah datang situ. Tapi abang tahu, aku dekat Gunung Ledang, buat apa aku tengah mandi kat sini. Jadi yang abang ingat waktu tu abang tengah mandi, tapi berbaju lah, jangan yang bukan-bukannya. Yang berbaju lah. Jadi abang mandi. Waktu tu abang macam kena mandi nak menghadiri sesuatu. Mandi. Lepas tu abang termenung, duduk tepi. Daripada tengah kolam tu abang ke tepi. Abang tengok kiri kanan, ni mimpi ke betul ni? Ni mimpi ke betul? Tak ada orang lain, hanya ada abang je. Tapi mimpi tu terjaga. Tahu tak nak waktu bila mimpi tu terjaga? Subuh? Tak, sebab waktu tu abang terfikir nak terkencing. Okay. Kalau abang terkencing waktu tu bahaya juga. Tahu-tahu katilnya basah je kan. Betul. Jadi waktu tu abang nak terkencing. Tiba-tiba abang sedar. Syukur abang kata, "Sik baik tersedar." Lepas tu bila tersedar tu dah nak dekat subuh. Maksudnya mimpi tu daripada pukul 1 lebih, 1:30 tu menganjur ke pukul 5 tu. Mimpi tentang mandi je, mandi dekat dalam air. Lepas tu sempat juga subuh tu abang tengok, tapi benda tu tak elok kita tengok tilikan mimpi tu tak elok kan. Abang tengok dekat dalam Google, apa maksud mimpi dekat dalam air. Dia kata mimpi dalam air ni adalah mimpi yang tak elok, ada bencana. Abang macam lantaklah, bencana pun bencana lah, jangan percaya sangat. Jadi okey, buat aktiviti macam biasa. Satu malam mimpi tentang dalam air, badan akan rasa sangat penat, letih satu badan, macam kita berenang betul-betul. Jadi okey, abang tak cerita kat siapa-siapa mimpi tu, okey je. Malam besoknya tak terfikir pun tentang Gunung Ledang. Sebab abang anggap benda tu macam setakat pakcik tu cerita Gunung Ledang dan abang pun termimpi lah. Itu je lah, benda yang biasa. Okey, malam kedua abang tidur. Waktu tu dah terlalu penat sebab siangnya abang banyak kerja sampai petang. Malam tu abang tidur. Bila abang tidur, perasan abang ada dekat kawasan semak, dalam belukar. Macam abang tengah duduk masa tu dalam bersila dekat dalam belukar, dan dekat belakang abang ada seseorang. Dan walaupun abang tak toleh ke belakang, abang tahu belakang abang perempuan. Siapa yang belakang abang tak tahu. Cumanya suaranya abang dengar sayup-sayup je. Abang tak toleh
Sebab abang tahu, abang rasa macam kenapa aku duduk sini, kenapa aku ada kat sini, aku tengah buat apa, bermain dekat fikiran salah siapa belakang aku, kenapa dia bercakap-cakap, suara dia dengar jauh tapi kedudukannya, badannya agak dekat dengan abang, boleh rasa. Okey. Jauh tapi kita boleh rasa dia punya gerakan kain, kita boleh rasa dia punya haba badan, tapi siapa dia abang tak tahu. Dalam hati ni pakcik tu punya cerita ke masuk ni Puteri Gunung Ledang ke datang ke, tapi Puteri Gunung Ledang katanya bunian tak apa makhluk alam sebelah kan. Jadi abang macam buat tak tahu je lah. Okey, benda tu berlarutan sampailah ke pukul 5 pagi. Okay. Dan nak dekat azan tu adalah dekat rumah abang tu ada pasang mengaji. Lepas tu terbangun, mimpi lagi. Jadi untuk hari yang ketiga, kalau dah 2 kali kita mimpi berturut-turut, kita akan fikir hari yang ketiga mesti kita mimpi kan. Okay. Tapi hari yang ketiga abang tak mimpi pun tentang Gunung Ledang. Okay. Abang tak mimpi. Tapi apa yang abang dapat? Email pertama. Okay. Email pertama Jalan Great. Okey. Jadi buat tak tahu lagi ni. Dia kata kat situ ada pengalaman, dia nak ceritakan gitu gini. Okey, abang biarkan. Selang 2-3 hari dapat lagi email Jalan Great. Okey. Dapat lagi yang ketiga Jalan Great. Jadi bila dah 3 kali, abang boleh terfikir ada kaitan ke dengan pakcik tu cakap. Abang anggap tu sebagai doa pakcik tu. Pakcik tu berdoa. Mungkin waktu dia cakap dengan abang tu, dia berdoa untuk abang ceritakan kisah seram. Jadi dan tiba-tiba dapat 3 email tu, mungkin doa dia diperkenankan Allah Ta'ala kan. Jadi abang terus je lah dapat cerita tu, abang baca. Bila abang baca, tengok cerita tu, ya Allah, ini macam mana nak cerita ni? Ceritanya dengan jumpa orang aksiden lah. Kalau dengar video tu lah, dengan jumpa termasuk hampir aksiden, jumpa orang pecah kepala. Ya Allah, nak cerita ke? Dah lah, kita ni bukan yang berani sangat. Tak apalah, abang diam. Sabtu Ahad tu abang balik rumah mak ayah, tanya dengan ayah abang rapat dengan bapa abang. Okey. Tanya dengan bapa abang, macam mana kalau abang beralih kepada cerita seram? Abang cakap, dia tanya ada bahan ke? Dia tak ada bahan lah, ada orang hantar lah. Okey, abang cakap macam ni lah, abang kalau kat rumah orang panggil Along, sebab abang anak yang sulung kan. Bagi peluang macam mana nak training lah, Along cerita depan ayah dulu. Cerita depan ayah, depan waktu tu ada adik abang yang nombor 5. Abang panggil dia Din. Abang cerita dengan korang kat depan ni berdua dekat meja makan, boleh tak? Boleh, cerita je. Jadi bila abang bercerita tu, baru abang perasan waktu abang bercerita kisah seram, abang ada bukan kelebihan, tapi abang ada satu apa kita panggil, bukan kelebihan, nak cakap kelebihan tu macam tinggi sangat bunyinya, tapi abang macam termasuk dalam cerita tu. Waktu abang ceritakan kisah tu, abang tak nampak bapa dengan adik abang dekat depan. Abang macam ada dekat situ. Jadi bila abang habiskan cerita tu, dia kata, ayah suka, cubalah buat rakaman cerita seram. Tapi nak buat YouTube pertama kali cerita seram, memang banyak salah tempat, salah nama, salah perkataan, tak apa-apa yang abang sebut. Jadi belajarlah sikit demi sikit. Jadi itulah permulaan kepada rentetan seterusnya abang jadi pencerita seram. Okey. Tapi yang itu belum masuk lagi yang cerita yang abang janji nak ceritakan kan. Okey. Okey, jadi kenapa lah kan? Sebab macam ni lah, kenapa aku pun boleh layan YouTube abang Jo si Penglipu Lara. Sebab macam abang Jo cakap kan, mula-mula dengar lah kan, kita tengok tak ada sound background, tak ada sound effect, tapi kita dengar, weh, layan ni. Pula tengah drive dalam kereta kan, weh, okey, tak tahu dah habis, kita buka cerita yang kedua. Macam tu. Kan. Jadi kepada korang yang belum subscribe YouTube abang Jo, pergi sekarang. Okey, pergi YouTube, nama Jo si Penglipu Lara. Subscribe sekarang guys. Okey, jadi bang, saya dah tak sabar sebenarnya untuk cerita yang abang cakap nak cerita dalam YouTube tu. Okey, abang kena betulkan tempat duduk dia. Dia lebih menarik. Jarang-jarang duduk studio. Jadi menggunakan peluang sebaiknya. Terima kasihlah jemput sekali lagi. Kita orang ni bang,
memang besar hati. Kita tak sangka abang boleh sampai sini sebenarnya. Sebab mula dengar call kan, alamak I call. Sebab dengan YouTube lain pun abang call juga kan. Sebab itu jauh-jauh. Dengar abang kata nak datang, ui. Seronok tu kan. Okay, baik bang, cerita yang pertama. Okay, cerita yang tadi yang pertama. Tadi yang pertama, ya, ni kedua. ini sambungan je. Dalam hari tu abang ada rakamkan satu cerita. Okay. Yang mana komen daripada semua orang, abang nampak penat dan abang nampak mengantuk. Tapi memang padahal waktu abang rakamkan cerita tu, puas abang besarkan mata. Sikit-sikit sikit-sikit je. Tapi tetap juga orang nampak ngantuk. Nampak menunjukkan memang betul-betul mengantuk. Memang tak boleh nak disembunyikan. Tapi ada cerita di sebaliknya kenapa abang betul-betul mengantuk pada waktu tu. Okay. Abang akan buat rakaman sebenarnya lebih kurang pukul 1 pagi. Alasannya mungkin ada orang ingat abang buat rakaman sebab nak dapatkan mood, tak ada kerja. Kalau boleh abang nak buat rakaman tengah hari. Tapi abang ni kekurangan peralatan. Yang macam ni tak ada lah kan. Pakai mic pun sepit baju je. Jadi kurang peralatan. Bila kurang peralatan, abang kena ceritakan sewaktu semua orang dah tidur. Jadi pukul 1 adalah masa yang sangat sesuai. Orang bangun tahajud, abang pergi cerita seram. Jadi okay, abang kata itu je masa yang abang ada. Abang nak tak nak, itu je lah yang ada. Redah je lah. Sebab itu bila dalam cerita abang akan mengelak untuk sebutkan, abang gantikan nama. Kalau boleh sebut boleh. Kalau pocong abang letak gula-gula. Kalau Pontianak abang letak makcik Rockers atau kakak Rockers kan, abang gantikan. Kalau Toyol abang sebut budak. Jadi abang tak nak sebut secara tepat. Sebab rumah abang pun dekat dengan kubur. Jadi tak sedap juga kan nak cerita pula pukul 1 pagi. Jadi pada waktu tu abang dah siap setting walaupun settingnya simple, tapi siaplah setting untuk rakaman malam tu. Dah siap dah ni, letak mic, kamera, dah letak tabir warna hijau. Abang guna tabir hijau lah sebab background belakang. Kalau ini yang lawa kan, yang tabir hijau tu memang yang simple je. Jadi dah siap letak semua. Tertinggal satu benda, air. Okay. Abang kalau bercerita, orang tua lain tau, orang muda lain. Orang tua kalau bercerita dia kena minum banyak air. Pernah tengok kalau ustaz punya ceramah agama kan, sikit minum air sikit, macam tu lah. Jadi abang tertinggal air. Rumah abang 2 tingkat. Pintu abang terbuka kan, terbuka dan lampu semua terbuka. Budak rumah abang semua dah tidur. Jadi abang turun dengan santai-santai, relaxnya turun ke bawah nak ambil air, nak ambil satu botol air kan. Abang dengar yang dekat atas pintu bilik abang orang nak tutup macam padahal tingkap abang tak pernah buka. Tingkap abang tak pernah buka, sentiasa tertutup. Kalau malam lagi lah. Lepas tu abang setakat pakai kipas atas, kipas biasa je. Jadi mana mungkin. Waktu tu abang dah tak apalah, biarkan dia tertutup dulu. Dan bila dia dah tertutup, baru abang naik, baru abang buka, baca bismillah, auzubillah, baru berani nak buka. Itu planningnya. Bila abang naik atas nak buka, dia main kunci. Okay. Dah terkunci. Kita ni nak buat recording. La ilaha illallah, dah terkunci pula cakap. Waktu tu dah tak jadi takut, dia tukar jadi marah. Jadi dah tukar jadi marah. Nak pecah pintu sayang. Nak tak nak kena buka juga, kena ompil lah buat macam mana pun. Jadi abang pun ambil lah, memang terkunci habis ni. Abang ambil lah semua peralatan dekat bawah. Budak rumah abang ada yang bawa motor. Jadi ambil lah, bawa peralatan semua, bawa naik atas. Lepas tu cubalah, walaupun abang ni tak pandai kerja tangan, cubalah nak ompil, nak buka. Hati dah panas dah ni, aku nak merakam ni. Orang dah bagi cerita. Kalau tak rakam macam malam ni, malam besok, esok dah nak kena keluar cerita. Nak edit, selalunya abang edit lepas-lepas subuh, sebelum pergi kerja abang edit loh. Jadi nak edit pula, ni dah pukul 1, hati dah merokok-rokok dah ni. Kalau kita marah, kita dah tak ingat dah selawat-selawat segala benda ni. Yang tadi hantu pun dah tak ingat, dah geram je ni. Dah sakit hati. Punyalah ompil, buat tak boleh, ompil lagi tak boleh. Dah dekat setengah jam lah. Hati dah, kalau tak buka juga, abang ambil tukul besi. Memang nak hantar je lah. Itu je lah yang jalan tak akhir. Okay.
Tapi bila dah ready nak ambil tukul besi, dia terbuka. Oh. Buka Dia buka sendiri. Okey. Tapi waktu tu tak takut. Tak takut. Rasa macam okey, berani, tak kisah. Kau nak muncul lah. Aku dah penat dah ni. Nak cerita dah ni. Kita nak kena jaga mood. Orang dah bagi cerita. Teruskanlah. Terus rakam. Tapi waktu settle benda tu lebih pukul 2 pagi. Lebih 2 pagi abang bercerita lah. Bercerita gunggang dengan kejang mata dah nak kejang-kejang dah ni. Cerita juga sebab abang fikir orang dah bagi. Orang dah bagi amanah kan. Abang dah janji malam ni nak ceritakan kisah dia. Jadi gigih juga bercerita walaupun nampak macam ngantuk. Habis bercerita macam biasa, abang akan kemas semua benda, tak ada tinggalkan segala jenis jejak supaya dia tu tak datang. Jadi abang pun terus tidur. Tarik selimut, abang tidur. Selimut. Jadi waktu abang nak tidur tu, bila dah ke malam, dah ke pagi sangat, mata dah susah nak tidur kan. Kita dah rasa, kalau orang kata matanya dah kelat, kelat mata kan. Dah kelat mata, dah susah nak tidur, dah terkebil-kebil, tak boleh nak tidur pula. Paling kiri, paling kanan, paling kiri, paling kanan. Dalam hati, lupa nak bercakap, waktu tu abang buka lampu. Sebab tadi dah terbuka pintu kan. Jadi abang kata tak sedap. Abang pernah dengar orang kata kalau seram, tidur buka lampu, jangan tutup lampu. Dalam hati, nak tutup tak lampu? Lampu ni macam mengganggu nak tidur. Kalau tidak, time bila aku nak tidur. Jadi abang pun baru nak bangun, lampu tertutup. Jadi abang baring balik. Terus lubang satu kepala. Senyap, terkebil-kebil dalam tu. Lepas tu abang rasa macam entah bila abang tertidur lah. Tertidur. Bila besoknya post video tu, dapat komen ramai kata abang ngantuk. Mesti abang Jo kena kacau. Waktu tu macam orang ramai boleh teka rupanya abang kena kacau waktu tu. Jadi abang redha je lah. Video tu memang jadi kenangan lah. Salah satu video yang abang mengantuk waktu merakam. Tapi alhamdulillah juga, terima kasih lah ada juga yang tengok. Betul. Okay. So masa abang kat bilik tu, baru nak bangun, plug tu nampak dia berbunyi lah, atau dia lampu mati sendiri, atau dia seolah-olah ditekan tok. Dia berbunyi. Dan bila besok punya tengok, waktu nak sembahyang subuh tu tengok, switch tu memang ditolak. Ditolak, ditutup. Jadi mungkin benda tu marah kot. Abang pagi-pagi nak cerita, mungkin kita malam, sana pagi, sana siang. Memekak-mekak pula dia kan. Orang manusia ni patutnya awak tidur, kurang-kurang pergilah tahajud. Ni nak cerita-cerita alam kami dah kenapa. Biar dia tidur, tutup lampu. Agaknya lah dia marah kat abang. Jadi abang pun okey lah, dia dah marah. Baring je lah. Betul husnuzon abang ni. Betul lah Azan. Betul sangka baik lah. Terpaksa. Tapi yang kalau lah lampu tu dah ditutup sendiri, mesti yang pintu tadi pun tu kerja dia. Bila? Dia yang sama. Mana mahu angin nak? Tak mustahil angin. Dan sebelum berlaku tu, pernah ke jadi macam tu dalam housemate sendiri? Banyak kali. Banyak kali. Abang pernah cerita dekat salah satu waktu abang collab yang paling teruk kat rumah abang tu, yang abang tak ingat collab dengan siapa, yang polis datang ke rumah abang. Kenapa? Kita orang semua satu rumah tu ada lebih kurang 4 orang kan. Jadi polis datang ke rumah abang. Lepas tu kita orang kena keluar lah. Polis dah ketuk pintu kan. Lepas tu dia tanya, ini ada buat parti ke kat rumah ni? Jiran-jiran semua report rumah ni buat parti, buat apa tu, keramaian dah, parti kan. Padahal kita semua tidur. Jadi jiran-jiran bagi tahu rumah kita orang ni riuh macam pasang macam disco, dung macam. Belah mana pula Tapi abang faham je lah, redha je lah. Dah tahulah rumah ni ada sesuatu yang tak berapa nak bersih aja. Padahal kita bukanlah baik, tapi kita semua semayang lah. Kita semua semayang. Jadi ada budak rumah abang tu pula memang mengaji. Jadi abang tak tahulah, abang mungkin dah memang malam dia kan, dekat dengan kubur ke apa ke, abang pun tak tahu tapak asal rumah tu. Tapi okey je lah. Sebut rumah, boleh tak abang nak cerita juga? Boleh. Saya memang suka bang kalau abang nak tambah cerita. Buat kasih panjang-panjang video kan, sebab dia orang pun suka video panjang ni. Ni sekarang dah berapa minit? Abang takut dah terlalu panjang. Tak apa. Abang punya pasal kita jalan. Okey. Abang ada beberapa cerita yang
tujuannya abang simpan adalah setiap kali ada orang ajak collaborate, adalah cerita yang abang nak sampaikan. Jadi pengalaman keluarga abang ni daripada atuk abang imam dan paling terkenal dekat tempat abang seorang pengubat perubatan Islam. Jadi banyaklah benda-benda cerita-ceritanya yang abang simpan, ikut dia pergi mengubat orang kan. Banyaklah abang, tapi dalam banyak-banyak, bukanlah dalam banyak cerita, yang abang nak ceritakan sebagai cerita yang ketiga ni berkaitan dengan rumah. Sebab tadi dah tersebut pasal rumah kan. Jadi abang macam nak ceritalah yang rumah ni. Okay. Boleh tak? Boleh. Macam ni, abang hidup lama dah bujang. Yelah, memanglah tak pernah kahwin memang bujang lah. Korang dah kahwin belum? Belum. Okey, samalah. Sebab tu tak terasa pun. Okey, macam ni. Jadi ke mana-mana abang pergi pun, abang akan sewa rumah. Abang akan, kalau abang bertukar kerja Waimah pergi ke Pahang ke, abang akan sewa rumah. Satu rumah abang sewa, lepas tu abang akan sewakan bilik. Itu cara abang. Kenapa abang buat macam tu? Sebab abang nak diiktiraf sebagai tuan rumah. Jadi bila tuan rumah, kita boleh kontrol apa yang isi rumah buat. Tak naklah tiba-tiba dia bawa masuk perempuan ke, tiba-tiba bawa masuk minuman keras ke. Lagipun abang yang selalunya paling tua lah bila dalam rumah tu. Ini kisah satu rumah. Abang mula-mula pada asalnya nak beritahu, tapi bila fikir balik, tak naklah beritahu. Kita beritahu belakang tabir nanti. Okey. Rumah dekat negeri mana? Okey. Sebab nanti perasan kenapa abang tak nak beritahu. Okey. Jadi dalam banyak-banyak awal abang sewa rumah, dia bukan berkenaan dengan rumah tu. Orang yang sewa dekat dalam bilik-bilik yang abang sewakan kat rumah tu bertukar ganti. Kadang-kadang duduk 2 bulan, sebulan, setahun, paling tinggi 3-4 tahun. Tapi di antara budak-budak yang duduk dengan rumah abang tu, ada seorang budak ni, dia buat satu benda yang tak sepatutnya. Okey. Ceritanya, dia duduk dengan abang baru lagi, lebih kurang sebulan macam tu. Dia kerja kilang. Tiba-tiba dia jumpa abang. Dia tahu abang kerja. Masa tu kita tak adalah mewah, tapi kita bawa masa tu Myvi baru. Myvi baru. Dia tengok kita beli Myvi baru, jadi dia ingat kita ni ada duit lebih kan. Padahal yang cukup-cukup je duitnya. Jadi dia tanya dengan abang, "Bang, boleh tak pinjam duit?" Abang cakap, "Minta maaf sangat, abang kalau duit yang abang ada, yang abang simpan kat tabung haji je lah. Kalau nak keluarkan, keluar daripada tabung haji je. Tapi berat hati jugalah abang nak keluarkan." Abang cakap, "Sebab abang memang menyimpan nak pergi haji kan." Yalah, nak pergi haji. Dia kata, "Kenapa?" Dia kata dia ada masalah keluarga, nak pinjam duit masalah keluarga. Abang kata, tak, minta maaf lah, tak boleh, cubalah tanya yang lain-lain, budak-budak rumah yang lain. Abang tak tahulah dia tanya ke tidak, tapi perbualan tu tamat dekat situ je. Selang 2-3 hari lepas tu, cerita ni serius tau. Selang 2-3 terus serius. Selang 2-3 hari selepas tu, dia tanya dengan abang satu soalan yang abang tak sangka dia sampai ke arah tu. Abang pernah dengar tak orang, dia tanya abang, abang pernah dengar tak ada orang boleh tarik duit? Abang cakap pernah dengar, terutama dalam YouTube dari Indonesia. Selalu juga abang dengar. Itu dia tanya abang, kalau kat Malaysia ni ada, abang percaya tak? Terus terang abang cakap, bukan abang nak memperlekehkan, tapi abang lebih suka, abang kata, duit tu kita cari sendirilah. Sebab kalau duit yang ditarik-tarik ni, mungkin duit tu daripada satu tempat yang kita tak pasti asal usulnya. Jadi tak payahlah kau tarik-tarik duit. Kalau kata kau tak ada duit, kau ni je lah, pergi pinjam kawan-kawan, ataupun hiduplah seadanya. Tak payahlah kau tarik-tarik duit. Dia kata, tak ada bang. Dia kata, ini saya jumpa kawan tempat saya kerja satu kilang, kenalkan kat saya, Pak Cik ni boleh tarik duit bang. Tarik duit, tapi dia kata dia tarik duit bukan calang-calang bang. Kita bermodal sikit lah. Dia kata modalnya RM10 ataupun RM20, tariknya RM200-300 bang. Okey lah, tak apalah. Abang kata, kalau boleh janganlah, kau janganlah buat macam tu. Sebab kalau berurusan dengan dia orang ni, takut ada benda yang sebaliknya yang kita tak tahu. Rupanya dalam diam-diam dia pergi jumpa Pak Cik tu. Dia pergi jumpa Pak Cik tu, abang tak tahu. Punca yang abang tahunya, bila petang masa tu, pukul 5 petang, semua dah dekat rumah, 5-6 petang lah macam tu.
tak logik 5-6 petang. Dia macam 6 lebih dah macam tu. Abang pun tak ingat jam berapa. Tiba-tiba ada orang datang. Ada lebih kurang 4-5 orang datang. Dan yang datang tu pula, masa tu umur abang awal 30-an lah, macam 33, 34 masa tu. Jadi yang datang tu 3-4 orang. Assalamualaikum. Abang bila tengok, walaupun bilik abang dekat depan, bila tengok bukan kawan kita, abang malas nak nyaut salam. Menyaut tapi daripada katil je lah. Waalaikumsalam. Tapi abang tak pergi buka pintu sebab bukan kawan abang. Kan. Jadi dibagi salam kuat dengan bunyi loceng lagi. Tapi bila dah banyak kali bagi salam, lepas tu tak ada orang nak jawab, abang pun pergilah keluar daripada bilik tu nak tanya, nak jumpa siapa. Waktu abang nak keluar ke pintu tu, budak yang tadinya pinjam pula, dah tercerita. Yang kata tadi pergi jumpa bomoh tu tadi, waktu tu abang tak tahu dia jumpa bomoh, tiba-tiba dia tarik tangan abang. Bang, jangan buka pintu bang, jangan buka pintu. Dah kenapa cakap? Jangan bang, dia nak cari saya bang. Atau macam cakap, boleh cik engkau, tak apalah abang beritahu engkau dah balik kampung. Cakap, tak boleh bang, kereta saya kat depan. Oh ya, tak juga kalau abang nak beritahu balik kampung. Tak apa, abang beritahu engkau tadi ikut orang kawan-kawan. Yelah, abang tak tanya lagi. Lepas tu abang pun keluar rumah. Ada apa cik? Dia kata, ni saya nak jumpa, kita bagi nama Ali lah. Saya nak jumpa dengan Ali ni. Kenapa dengan Ali ni? Dia dah patutnya dia bagi saya sekian jumlah. Lebih kurang masa tu 20,000 kan. Patutnya dia bagi dekat saya 20,000. Mana dia ni? Dia dah tipu saya. Saya cakap, siapa tipu siapa ni, cerita ni macam mana? Abang cakap, nanti tak apa, nanti kalau Ali balik nanti saya akan tanya dengan dia. Saya akan dengan pakcik-pakcik semua saya akan bagi tahulah apa yang saya dapat daripada Ali nanti. Maklumat seterusnya. Yelah dia kata, salam-salam dia pun pergi. Tapi diorang ni macam, bukan nak cakap, tapi nak kata gangster pun ya juga, nak kata macam bomoh pun ya juga. Jadi abang pun bila masuk rumah, abang pun pergilah dekat bilik budak rumah abang tu, tanya dia kenapa, apa sebenarnya cerita ni. Orang datang tadi tu macam nak pukul engkau je ya. Dia cerita, rupanya dia pergi jumpa bomoh tarik duit. Lepas tu bomoh ni minta kau kena keluarkan sejumlah wang. Kau kena bagi kat aku sejumlah wang untuk aku tarik duit. Tapi Ali ni, yang kawan abang ni, beritahu yang dia tak ada duit. Jadi dia minta bomoh ni keluarkan duit dulu. Wow. Keluarkan duit dulu. Jadi buatlah dia buat upacara dia lah. Dia buat upacara dan mengikut kata budak rumah abang ni, abang tak tahu sama ada dia tipu atau dia cakap betul. Mengikut kata budak rumah abang ni, dia kata duit tu tak ada pun. Duit tu tak ada. Tapi bomoh tu, yang lelaki tu yang datang tu sebenarnya bomoh tu, grup bomoh. Bomoh tu cakap dia dah tarik, dah bagi pada budak rumah abang. Tapi budak rumah abang kata tak ada. Jadi abang tak tahu yang mana betul, sama ada duit tu dapat dikeluarkan atau tak. Yang si bomoh kata dah keluar, patutnya kena bagi kat dia, tapi si Ali tak bagi. Ali pula kata duit tu tak keluar pun, tak ada keluar apa-apa pun. Jadi abang fikir mungkin grup bomoh tu sebenarnya bukanlah bomoh, tapi itu cara dia nak memeras ugut. Dan pula selang 2-3 hari lepas dah habis cerita tu, selang 2-3 hari lepas tu dia mula datang. Abang pula yang rasa tak selesa. Abang tanya dengan dia yang satu petang tu, kenapa datang banyak kali. Cakap, Ali tu memang tak ada dekat sini, dia selalu ada dekat rumah kawan dia yang lain. Dia kata selagi duit tu tak dapat, dia akan datang. Kalau tak, dia akan hantar halus-halus, benda halus. Abang bila dengar macam tu, dengan kita ni yang tak berapa nak berani, takutlah kan. Time tu juga abang call si Ali ni, ada letak nama Ali kan, tak pasal-pasal dapat nama Ali. Abang call si Ali ni, abang cakap, abang marahlah dia ni, apalah sampai abang pula terlibat pula ni kan? Dan macam gangster datang rumah. Dia kata dia minta maaf semua, tak apalah, dia kata dia akan bertanggungjawab. Cerita tu tak berhenti dekat situ. Sejak daripada tu orang-orang tu dah tak datang lagi. Tapi yang terjadi selepas tu, Ali yang berubah. Abang nak tanya boleh tak? Boleh. Okey. Kalau macam santai chill pula, kalau buat rakaman, boleh tak rasa benda tu?